kenyataan ini, Pak Ustaz. Maknanya beliau sampaikan satu kenyataan atau statement yang berbunyi, harta peninggalan bukan sedekah kepada si mati. Ustaz ulang, harta peninggalan bukan sedekah kepada si mati, karena ketetapan syarak menetapkan ia sebagai harta waris. Harta peninggalan itu harta waris. Bukan untuk si mati, tapi untuk orang yang hidup, yang dipanggil dengan ahli waris. Jika waris berusaha berbakti, waris anak ke, cucu ke, suami ke atau isteri, berusaha berbakti, maka pahala itu sampai kepada si mati. Apalagi kalau yang usaha itu anak yang saleh, salihah, atau menjadi ganjaran pribadi kepada waris sendiri. Si anak pun dapat pahala dengan salat, puasa, sedekah. Ahli arwah bapa atau ibu pun akan dapat pahala. Sebab itu salah satu daripada 3 perkara yang terus mengalir. Seterusnya, infak dan sedekah pula bergantung kepada keikhlasan pemberi. Betul? Bila kita infak, sedekah, sangat tergantung kepada keikhlasan pemberi. Berbeza dengan harta faraid, harta peninggalan. Ia tetap menjadi hak waris walaupun anak itu derhaka atau arwah tidak mengizinkan. Ada anaknya yang tidak baik, durhaka, suka menentang. Kalau si ayah pula berpesan, jangan kamu beri harta peninggalan ayah kepada anakku yang itu tuh. Ustaz ulang, berbeza dengan harta faraid. Ia tetap menjadi hak waris walaupun anak itu derhaka atau arwah tidak mengizinkan. Hak faraid adalah ketetapan syarak yang tidak boleh dirubah. Ini statement yang ditanya, apa pandangan Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Ustaz setuju dengan kenyataan tersebut. Bila seseorang meninggal, lalu ada harta yang dia tinggalkan, harta itu dipanggil tarikah. Bukan tarikat ya. Tarikah ini maknanya taraka yatruku, maknanya meninggalkan. Itu sebabnya ada istilah sunnah matrukah. Sunnah yang ditinggalkan, maknanya yang tidak dibuat oleh Nabi. Lawan daripada sunnah fi'liyah, sunnah yang disuruh buat oleh Nabi. Jadi kembali kepada makna tarikah, iaitu harta yang ditinggalkan, yang difaraidkan, untuk difaraidkan, dibagi-bagi kepada ahli waris. Itu bila seseorang meninggal dunia. Ia bukan milik yang mati. Ia bukan milik arwah. Dia milik ahli waris. Tarikah ini sebelum dibagi kepada ahli waris, hendaklah dikeluarkan 2 dulu perkara. Hutang si mati dan wasiat si mati. Si mati yang ada hutang,
dia diminta pertanggungjawaban dalam kubur dan pada hari kiamat bila utang itu tak dibayar. Itu sebabnya peninggalannya ada umpamanya 50,000 ringgit. Hutangnya ada 5,000 ringgit. Keluarkan itu hutang. Sehingga dia tak ditanya nanti. Atau dia berwasiat. 3,000 nak, ayah berwasiat bantu pembinaan masjid di kampung itu. Atau bantu mendirikan rumah anak yatim di kampung itu. 3,000 ringgit. Nah, 3,000 selain daripada hutangnya 5,000 keluar 3,000, jadi semuanya 8,000. Jadi dari duit 50,000 dikurang 8,000 baru boleh difaraidkan. Dan itu adalah milik ahli waris. Si ayah marah macam mana pun kepada si anak yang durhaka, dia tidak boleh sampai menghalang anaknya tersebut mendapat harta warisan. Yes. Lain halnya andai kata seluruh ahli waris reda hati semuanya, duit 42,000 itu bagus ya kalau kita bina satu surau di kampung kita. Mudah-mudahan ayah atau ibu yang meninggal dunia dapat ganjarannya setiap kali orang melakukan salat majlis pengajian di dalam masjid atau surau itu. Itu lain. Masalah reda itu lain. Bila reda semua atau sebahagian reda, sebahagian yang tidak reda, ambil saja bahagian yang reda itu untuk buat surau, yang tidak reda tetap mendapat bahagiannya masing-masing. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa.